Bertemu kembali, saudara. Perkembangan dari Sarawak Bumi Kenyalang memfokus kepada komitmen berterusan kerajaan negeri dalam membantu penduduk, khususnya hal berkaitan tanah hak adat Bumi Putra. Kita terus bersama Buma Win di studio RTM Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Ifah. Program pengukuran tanah hak adat Bumi Putra NCR, inisiatif baharu yang dimulakan pada tahun 2010 di seluruh Sarawak ternyata lebih efisien dalam membantu kaum Bumi Putra mendapatkan hak tanah NCR mereka. Menegaskan perkara itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli kedua, Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata perbezaan output penyukatan melalui program itu sehingga kini amat ketara dan jauh berbanding program penyukatan lama yang digunakan sejak 1960 hingga 2010. Dato' Amar Awan Tengah memberitahu setakat ini sebanyak 46,346 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 55,970 hektar yang telah dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Beliau menyifatkan program penyukatan yang efisien itu penting dalam menentukan persempadanan tanah NCR yang jelas serta didaftarkan di dalam Daftar Tanah dan Warta Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dikeluarkan. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 bagi kawasan beraya di Miri Marriott and Spa Miri. Pada tahun 2017, kawasan beraya telah diselesaikan melalui operasi penyelesaian beraya Bab 5 Kanun Tanah Negeri yang membawa kawasan ini telah digezet melalui GN nombor 4173 bertarikh 21 Disember 2017 dengan anggaran keluasan 1,667.61 hektar. Melalui operasi penyelesaian beraya ini, sebanyak 717 surat hak milik telah didaftarkan kepada komuniti Melayu Kedayan di mana sebanyak 447 surat hak milik telah diserahkan kepada pemilik pada tahun 2019 dan 2020. Beberapa penerima yang ditemui menzahirkan kelegaan dan rasa syukur mereka atas inisiatif kerajaan ini. Terima kasih banyak dan kita mohonlah usaha-usaha penyukatan tanah ini diteruskan. Rasa besar hati lah menerima geran daripada kerajaan. Terima kasih kerajaan. Semalam 270 surat hak milik telah pun diserahkan kepada pemilik yang melibatkan 183 penerima dengan keluasan sebanyak 227.3 hektar tanah. Institut Pembangunan Sarawak hari ini melancarkan webinar matlamat pembangunan lestari SDG bagi pihak berkuasa tempatan Sarawak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, langkah ini amat bertepatan dalam menyahut seruan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN terhadap Malaysia sebagai salah satu daripada 193 negara yang menandatangani perjanjian tersebut. SDG 2030 is a critical component that will help to put into perspective the recently launched post-COVID development strategy 2030 of Sarawak government. With the goals set in place, it shall guide the local authorities to focus on areas of critical concern that needs to be prioritized, especially the post-COVID action plans. Beliau berucap demikian semasa webinar SDG yang berlangsung secara maya hari ini. Program yang diadakan secara maya itu juga turut disertai ahli-ahli panel yang akan membentangkan beberapa pelan strategik SDG. Baik, seramai 112 orang penerima telah dikurniakan darjah kebesaran dan pingat dalam Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sarawak yang berlangsung di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak, Petra Jaya hari ini. Istiadat tersebut telah disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang hadir bersama isteri, Tuan Puan Dato' Patinggi Ragad Kurdi Taib.
Pada majlis istiadat berkenaan, ketibaan Yang di-Pertuan Negeri bersama isteri telah diiringi oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyin Jaung, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, serta Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Antara yang menerima darjah serta pingat iaitu seorang ketua masyarakat wanita daripada masyarakat orang Ulu iaitu kaum Kayan, Temenggung Elizabeth Ding yang dikurniakan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Johan Bintang Sarawak JBS. Manakala Julahi Muhammad dikurniakan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Johan Bintang Kenyalang JBK. Dalam pada itu, Yang Arif Amelati Parnel dan Dr. Kamaruddin Lajim masing-masing menerima pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan cemerlang emas PPC, sementara darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Pegawai Bintang Sarawak PBS dikurniakan kepada 4 orang penerima iaitu Michael Tiang Ming Ti, Wong Yi Sing, Watson Awan Jalai dan Tuai Rumah Singenguan. Selain itu, 16 orang individu turut menerima darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang Sarawak PBK, selain 33 orang penerima pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan bakti Perak PPB. 44 orang adalah penerima pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan terpuji Gangsa PPT. Kerjasama baik antara pemimpin peringkat akar umbi dengan pihak berkuasa penting untuk menjaga keselamatan penduduk. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu kerjasama ini termasuk usaha memastikan penduduk mematuhi prosedur operasi standard SOP mengekang penularan wabak COVID-19. Sehubungan itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya menyeru agar ketua kaum dan ketua kampung khususnya di sekitar kawasan Asajaya mengukuhkan kerjasama dengan pihak seperti agensi keselamatan, pihak pejabat daerah serta pejabat kesihatan daerah agar penguatkuasaan SOP dilaksanakan dengan jayanya. Datuk Abdul Karim berucap demikian ketika merasmikan Majlis Program Kepolisian Komuniti Daerah Asajaya yang berlangsung di Dewan Pejabat Daerah Asajaya. Beliau berharap agar program kepolisian komuniti daerah Asajaya itu akan dapat menyemarakkan semangat semua peserta yang terlibat bagi meneruskan perjuangan memerangi wabak COVID-19. Seramai 70 orang ketua kaum dan ketua kampung dalam kawasan Asajaya terlibat dalam program anjuran pejabat daerah Asajaya bertujuan memberi pendedahan kepada para peserta tentang kehidupan pada fasa endemik COVID-19 selain kesedaran berkaitan kepentingan vaksin dalam melindungi diri serta komuniti. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan peralatan kepada pihak polis, bomba dan juga Angkatan Pertahanan Awam APM di daerah Asajaya. Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri sekali lagi menjadi tuan rumah bagi program promosi perpaduan murid asrama Malaysia 2021. Menurut Jurucakap Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Julia Dolen, program tersebut yang bermula hari ini hingga 14 Oktober depan memasuki tahun ke-9 penganjuran di Malaysia sejak penganjuran yang pertama diadakan pada tahun 2013. Julia Dolen yang dihubungi RTM memberitahu Sarawak College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang sekali lagi menjadi tuan rumah setelah pertama kali menjadi tuan rumah pada 2017 yang lepas. Jelasnya penganjuran program tersebut adalah bagi mencungkil bakat murid asrama Malaysia dalam bidang akademik, kokurikulum, kepimpinan serta kemasyarakatan. Selain itu, program tersebut juga bagi memupuk semangat perpaduan dan patriotisme dalam kalangan murid asrama Malaysia dan masyarakat melalui program kebudayaan dan perpaduan sekaligus menjana daya saing di antara asrama Malaysia secara positif. Tambahnya lagi, ia juga dilihat mampu menjadi medan mempromosikan kemasukan murid ke asrama Malaysia bagi pengambilan 2022. Antara aktiviti yang dijalankan adalah pertandingan robotik, pertandingan nyanyian bahasa ketiga, pertandingan e-quiz sekolah rendah dan menengah terbuka seluruh Malaysia dan pertandingan melukis poster perpaduan terbuka seluruh Sarawak. Hanya terdapat 4 buah asrama Malaysia iaitu Asrama Malaysia Sabah di Maktab Sabah Kota Kinabalu, Asrama Malaysia Johor di Sekolah Menengah
Menengah Kebangsaan SMK Sultan Ibrahim, Asrama Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di SMK Victoria Institution Kuala Lumpur serta Asrama Malaysia Sarawak di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Biri. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Buma atas laporan itu tadi.